Allah, 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 astagfirullah. Allah, 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 Allah. La ilaha illa anta subhanaka. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والإخوان من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وأولياء الله الصالحين ولعلماء العاملين والمشايخ ولوالدين وخصوصا لصاحب هذا الكتاب لهم منا جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معه في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا العام وفي كل عام برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. أما بعد، Alhamdulillah, kita sambung muzakarah kita berkenaan dalam pembacaan kitab Al-Adhkar min kalami Sayyidil Abrar al-musamma Hilyatul Abrar wa Syi'arul Akhyar bi talkhis ad-da'wat wal adhkar al-mustahabbah fil lail wan nahar, karangan al-Imam al-Allamah al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya ibn Sharaf an-Nawawi asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa 'ulum masyayikhihi wa talamizatihi wa masyayikhina fid darain. Amin. Hari ini kita pada majlis yang ke-118 dan kita masih lagi dalam kitab Azkarul Hajj wal Umrah. Kita berkenaan dengan zikir-zikir semasa mengerjakan ibadah haji dan juga umrah. Semalam kita dah selesai berkenaan dengan zikir-zikir semasa sa'i. Dan Imam An-Nawawi menyusun kitab ni, kitab Azkarul Hajj ni mengikut tertib haji tersebut. Hari ini kita nak menuju ke Mina. Faslun fil azkar allati yaquluha fi khurujihi min Makkah ila Arafat. Baik. Fasal berkenaan dengan zikir ketika mana dia keluar daripada Mekah, masjid kota Mekah tersebut untuk pergi ke Arafah, padang Arafah. Yang ini untuk dia pergi ke Mina dulu, untuk dia mabit di Mina. Ini pada 8 Zulhijjah. Ini Yaum Tarwiyah, ini hari Tarwiyah 8 Zulhijjah. Dan mabit di Mina ni adalah di antara sunan al-Hajj, di antara sunnah mengerjakan haji. Baik.
Qala Imam Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumi fi darain amin. Yustahabbu idza kharaja min Makkah mutawajjihan ila Mina. Disunatkan ataupun dianjurkan ketika mana keluar daripada Mekah menuju ke Mina, yakni pada 8 Zulhijjah tersebut, an yaqul Allahumma iyyaka arju wa laka ad'u faballighni salihah amali waghfir li dhunubi wamnun alayya bima mananta bihi ala ahli ta'atik innaka ala kulli syai'in qadir. Disunatkan ataupun dianjurkan ketika mana dalam perjalanan, ini keluar bermulanya perjalanan daripada kota Mekah menuju ke Mina tersebut, dengan membaca Allahumma iyyaka arju, ya Allah ya Tuhanku, hanya kepada Engkau lah daku berharap, walaka ad'u, dan kepada Engkau lah daku berdoa, yang ini meminta, faballighni salihah amali, dan maka sampaikanlah aku kepada segala cita-citaku yang baik, yang soleh, waghfir li dhunubi, dan ampunilah daku, ampunilah dosa-dosaku, wamnun alayya bima mananta bihi ala ahli ta'atik, dan kurniakanlah kepadaku seperti mana Engkau kurniakan kepada ahli mereka yang melakukan ketaatan. Innaka ala kulli syai'in qadir, maka sesungguhnya Engkau adalah, sesungguhnya innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Engkau berkuasa terhadap segala sesuatu. Ini permulaan daripada Mekah tersebut ke Mina, dibaca doa ni. Wa idza sara min Mina ila Arafah, kemudian setelah sampai di Mina, mabit di Mina semalaman, kemudian dia nak pergi ke Arafah daripada hari yang berikutnya, ini pada 9 Zulhijjah. Wa idza sara min Mina ila Arafah istuhibba an yaqul Allahumma ilayka tawajjahtu wa wajhakal karim aradtu faj'al dhanbi maghfura wa hajji mabrura warhamni wa la tukhayyibni innaka ala kulli syai'in qadir. Dan apabila dia memulakan perjalanan daripada Mina ke Arafah, dan ini setelah mana terbitnya matahari pada 9 Zulhijjah, dia tolak menuju ke Arafah untuk wukuf di Arafah. Disunatkan, dianjurkan untuk membaca doa Allahumma ilaika tawajjahtu, ya Allah, kepada Engkau lah aku menghadapkan wajahku, wa wajhakal karim aradtu faj'al dhanbi maghfura, maka ampunilah dosa-dosaku, wa hajji mabrura, dan jadikanlah haji, amal ibadah hajiku ni mabrur, warhamni wa la tukhayyibni, kasihanilah daku, rahmatilah daku, wa la tukhayyibni, dan jangan hampakan daku, jangan sia-siakan, jangan hampakan permintaan aku. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Engkau berkuasa terhadap segala sesuatu. Wa yulabbi wa yaqra'ul Quran, dan semasa selepas baca doa tersebut, dia melafazkan ataupun melaungkan lafaz talbiyah dan juga membaca Al-Quran. Wa yuksiru min sa'iril azkar wad da'awat, dan memperbanyakkan dengan zikir-zikir yang lain dan juga doa-doa yang lain. Wa min qawlihi Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ulang-ulangkan doa tersebut. Baik. Itu doa semasa dalam perjalanan daripada Mekah ke Mina, daripada Mina ke Arafah. Faslun fil azkar wa da'awat al-mustahabbat bi Arafat. Fasal berkenaan dengan zikir-zikir dan doa-doa yang dianjurkan untuk dibaca pada ketika mana wukuf di Arafah tersebut, ini pada 9 Zulhijjah. Qad qaddamna fi azkaril 'Eid hadis an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam khairud du'a yawm Arafah
wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Imam Nawawi, telah kami sebutkan berkaitan dengan zikir, di antara zikir-zikir semasa hari raya. Hadis berkenaan dengan zikir ataupun doa yang dibaca pada hari raya Aidil Adha ataupun di hari Arafah. Khairul du'a yauma Arafah, sebaik-baik doa adalah doa yang dibacakan pada hari Arafah. Sebab apa? Sebab hari tersebut adalah hari yang sangat mulia, yang digelar sebagai hari yang penghulu segala hari. Yang bagi setiap tahun tu, hari Arafah tu adalah penghulu hari bagi tahun tersebut. Dan hari tersebut adalah hari yang dimustajabkan doanya. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli, dan apa yang aku ucapkan, sebaik-baik apa yang aku ucapkan, apa yang aku bacakan, dan juga para nabi sebelumku. Kata Nabi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu baginda Nabi SAW memperbanyakkan zikir tersebut. Nabi kata wa khairu ma qultu, apa yang aku ucapkan, apa yang aku bacakan. Nabi tak kata wa khairu ma da'autu, apa yang aku sebaik-baik apa yang aku doakan. Itu bermaksud menunjukkan bahawasanya wa khairu ma qultu, maksudnya isyarat kepada zikir. Zikir tersebut dianggap sebagai doa, dianggap sebagai doa, seolah-olah mengatakan bahawasanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini adalah zikir memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud doa, yang bermaksud doa. Kata para ulama, ihtimal, ada kemungkinan, ada dua kemungkinan di sini. Kenapa baginda Nabi SAW mengucapkan zikir tersebut yang membawa maksud doa? Sebab yang pertama, seolah-olah mengatakan bahawasanya yang disebutkan tadilah, zikir tersebut nampak zikir dia punya maksudnya zikir, tapi yang dimaksudkan adalah doa. Dimaksudkan doa. Sebab as-sana', zikir tersebut yang memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab yang kedua, berdasarkan sebuah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun hadis qudsi. Hadis qudsi yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taitu afdala ma u'tiya as-sa'ilin." Barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan berzikir, mengingatiku, daripada meminta kepadaku, daripada berdoa kepadaku. Maksudnya dia ada hajat tertentu, tapi dia banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terlupa dia nak berdoa kepada Allah akan hajat dia tersebut. Maka Allah Taala janji apa? A'taitu afdal ma u'tiya as-sa'ilin. Maka aku akan bagi lebih baik daripada orang yang meminta doa kepadaku. Itu berdasarkan sebuah hadis qudsi tersebut. Dan boleh jadi juga kata para ulama, ucapan doa zikir tersebut seolah-olah sebagai mukaddimah kepada doa yang akan dibacakan, doa yang akan dibacakan selepas itu. Maksudnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian disambungkan doa, apa-apa juga doa yang kita nak doakan. Sebab jumlah daripada hadis ni dia kata khairud du'a yauma Arafah, seolah berhenti di situ. Kemudian wa khairu ma qultu, itu jumlah yang lain pula, seolah-olah macam tu. Baik. Fa yustahabbu al-iksar min hadha dzikri wad du'a, dan dianjurkan untuk memperbanyakkan dengan zikir dan doa tadi. Wa yajtahidu fi dzalik, dan
bersungguh-sungguh ketika mana berzikir dan doa tersebut. Fahadzal yaum afdalu ayyamis sanah liddu'a. Hari ini hari Arafah tersebut adalah hari sebaik-baik hari dalam setahun, digelar sebagai hari ataupun sayyidul ayyam fi sanah, hari penghulu segala hari di dalam setahun. Fahadzal yaum afdalu ayyamis sanah liddu'a, sebaik-baik hari dalam setahun untuk berdoa. Wa huwa mu'zamul hajj wa maqsuduhu wal mu'awwal alaih. Sebab hari Arafah tersebut adalah mu'zamul hajj, maksudnya ketika mana berwukuf di Arafah tersebut, kalau kita tak sempat berwukuf, maka tidak dikira sebagai mengerjakan haji. Kalau sempat, dia dikira sebagai haji. Sebab berdasarkan sebuah hadis Nabi SAW begini menyebut, al-hajj wa Arafah, haji ni adalah wukuf di Arafah, sebab dia adalah rukun yang utama. Fayambaghi an yastabrigha al-insanu wus'ahu fi dzikri wa du'a, maka sewajarnya lah seseorang tersebut dia meluangkan masa dan tenaganya untuk berzikir dan juga doa pada hari tersebut. Jangan disia-siakan dengan disibukkan dengan perkara yang lain pada hari Arafah tersebut, terutamanya orang yang berada di Arafah, sedang berwukuf di Arafah tersebut. Wa fi qira'atil Quran, sama ada juga untuk membaca Al-Quran. Wa ay yad'u bi anwa'il ad'iyah, dan berdoa dengan bermacam-macam doa, apa-apa juga doa, sama ada yang warid pada baginda Nabi SAW ataupun doa dari dia sendiri, tak kiralah dalam bahasa Arab ataupun bahasa sendiri, bahasa apa-apa juga bahasa. Wa ya'ti bi anwa'il azkar, dan dengan membaca zikir-zikir yang pelbagai. Wa yadhkuru fi kulli makan, dan berdoa dan juga zikir pada setiap tempat. Wa yad'u munfaridan wa ma'a jama'ah, berzikir sama ada dengan bersendirian ataupun secara berjamaah. Wa yad'u li nafsihi wa walidayhi wa aqaribihi wa masyayikhihi wa ashabihi wa asdiqaihi, dan dia berdoa untuk diri dia sendiri. Dalam masa sama dia tidak melupakan doa kepada kedua ibu bapa dia, kaum kerabat dia, guru-guru, masyayikh dia, sahabat dia, sahabat karib, wa asdiqa, kawan-kawan dia, wa ahbabihi, wa sa'ir min man ahsana ilaihi, dan bagi doakan kepada mereka yang melakukan kebaikan kepada dia, wa jami'il muslimin, dan doa kepada sekalian muslimin. Wal yahdhar kullal hadhar min at-taqsir fi dhalika kullih, dan Imam Nawawi memberi peringatan, jaga-jagalah, jangan cuai, jangan taksir, jangan leka pada hari tersebut. Maksudnya jangan sia-siakan sepanjang masa bermula daripada terbit matahari sehinggalah terbenamnya matahari semasa waktu di Arafah tersebut. Penuhi masa dengan berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lepaskan peluang pada waktu tersebut. Fa inna hadzal yaum la yumkinu tadarukuhu, kerana hari dan peluang itu pada hari tersebut dia tidak akan berulang. Kalau terlepas, dia tak ada ganti dah, nak kena tunggu tahun depan pula. Bi khilafi ghairihi, berbeza dengan yang lainnya. Kalau setiap minggu ada hari Jumaat, dia akan berulang. Tapi kalau hari Arafah, dia setahun sekali saja. Kau jangan sia-siakan. Wala yatakallafu as-saj'a fi ad-du'a, jangan, dan kata Imam Nawawi lagi, jangan takalluf, jangan susah payah untuk sajak. Sajak ni macam kalau kita sajak lah, sajak maksudnya dia bersastra sangat, dia berpuitis dalam berdoa. Dia nak berdoa tu dia pilih ayat-ayat yang puitis, itu maksud dia. Kalau kita sajak lah, ayat nak berirama yang sama di hujung dia tu. Fa innahu yashghalul qalba, sebab terlampau puitis dalam berdoa tersebut, yashghalul qalba, dia seolah-olah dia akan memesongkan hati dia. Sebab dia nak pilih ayat-ayat yang
yang indah-indah, sehingga dia terlupa kepada niat matlamat asal dia tersebut. Wa yuzhibul inkisar wal khudu' wal iftiqar wal maskanah wal zillah wal khusyuk. Dan takalluf, bersusah payah untuk berpuitis, bersastra dalam doa tersebut akan menghilangkan rasa khudu', rasa rendah diri, rasa iftiqar, berhajat kepada Allah, dan menghilangkan rasa kehinaan, menghinakan diri dan khusyuk. Sebab seolah-olah kalau seseorang tersebut dia dikurniakan dengan keistimewaan dalam berkata-kata, dia akan datang satu perasaan ujub, satu perasaan bangga dengan apa yang diucapkan, apa yang dilafazkan dia tersebut. Itu seolah-olah tersebutlah. Sebenarnya jangan takalluf, jangan macam mana, jangan susah payahlah kan. Maksudnya doa seperti biasa saja, tanpa perlu bersusah payah memilih ayat-ayat yang indah-indah, yang bersastra, yang berpuitis. Wala ba'sa bi an yad'u bi da'awatin mahfuzah ma'ahu lahu aw li ghairihi. Dan tak ada masalah, tak mengapa untuk berdoa dengan doa-doa yang mahfuzah, yang telah dihafal, aw li ghairihi masju'atin, ataupun dia dah hafal doa yang dah bersajak tersebut, itu tak ada masalah. Tapi kalau dia nak buat doa yang lain dalam takalluf untuk sajak tersebut, itu yang tak digalakkan, tak digalakkan. Idza lam yashtaghil bitakalluf, dengan syarat dia tak menyibukkan diri dia dengan memilih ayat-ayat yang puitis, yang bersastra tersebut. Bitakallufi tartibiha wa mura'ati i'rabiha, itu dalam istilah bahasa Arab lah. Wasunnatu an yakhfidha sawtahu bid-du'a, dan di antara sunnah ataupun di antara adab dalam berdoa ni, an yakhfidha sawtahu bid-du'a, iaitu merendahkan diri, merendahkan suara, merendahkan suara semasa berdoa. Sebab apa? Sebab merendahkan suara semasa berdoa ni lebih dekat kepada ikhlas. Dan sekiranya dia perlu untuk mengajar, contoh dia jadi mutawif, dia perlu untuk meninggikan suara, maka tinggikan suara dengan kadar yang perlu saja, tanpa perlu menjerit-jerit. Itu maksud daripada kalam Imam Nawawi. Yakhfidha sawtahu bid-du'a wa yuksira min al-istighfar wa at-talaffuz bit-taubah min jami'il mukhalafat ma'al i'tiqad bil qalbi, dan memperbanyakkan istighfar, memohon keampunan, wa at-talaffuz bit-taubah, dan melafazkan lafaz taubat, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, min jami'il mukhalafat, daripada segala kekhilafan yang telah dilakukan, ma'al i'tiqad bil qalbi, dalam masa yang sama dia melafazkan taubat tersebut, dia rasa menyesal dalam diri dia, rasa menyesal dalam diri dia. Dan dalam satu hadis, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut an-nadam taubah, perasaan menyesal diri tersebut juga dikira sebagai taubat, sekalipun dia tak melafazkan lafaz istighfar, dia rasa menyesal, itu dah dikira sebagai taubat, sebagai taubat. An-nadam taubah, itu di antara keistimewaan umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia perasaan menyesal tersebut dikira sebagai taubat. Tapi yang lebih afdalnya dengan melafazkan lafaz taubat tersebut, itu meminta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, ma'al i'tiqad bil qalbi, dengan dia keyakinan atau beriktikad dengan diri hati dia. Wa yulihu fi ad-du'a wa yukarriruhu wa la yastabti'u al-ijabah, dan di antara sunnah dalam berdoa ni juga, wa yulihu fi ad-du'a, yakni minta sungguh-sungguh, doa sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yukarriruhu, dan mengulang-ulang, minta sungguh-sungguh dan mengulang-ulang doa tersebut. Wala yastabti'ul ijabah, dan jangan dia
rasa doa dia tersebut tak dimakbul, tak didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya dia kena husnuzan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala akan terima dia punya doa tersebut. Wa yaftatihu du'aahu wa yakhtimuhu bilhamdilillah ta'ala wa sana alaihi subhanahu wa ta'ala. Dan dia memulakan doa tersebut dan juga mengakhiri doanya dengan membaca alhamdulillah dan juga memuji Allah Taala bilhamdillah ta'ala wa sana alaihi subhanahu wa ta'ala. Ini memulakan doa dengan alhamdulillah, wassalah wattaslim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mana alhamdulillah dan memuja-muji Allah Taala, diteruskan dengan berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal yakhtimhu bidzalik, dan juga mengakhiri doanya dengan perkara tersebut, dengan alhamdulillah dan juga selawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal yahris ala an yakuna mustaqbil al-Ka'bah wa ala taharah. Dan dia semasa berdoa tersebut, dia kena ambil berat, ambil perhatian untuk menghadap kiblat, menghadap ke arah Ka'bah, wa ala taharah, dalam keadaan suci, dalam keadaan berwuduk. Itu di antara sunnah semasa dalam berdoa di padang Arafah. Kemudian Imam Nawawi mendatangkan hadis. Qala rawaina fi kitab at-Tirmidzi an Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhahu wa alayhi salam qala akthar du'a an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yawm Arafah fi mawqif Allahumma lakal hamdu kalladhi naqul wa khairan mimma naqul Allahumma laka salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa ilayka ma'abi ولك ربي تراسي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح. Imam Nawawi meriwayatkan daripada kitab Sunan Tirmizi daripada Sayyidina yang sama sanadnya dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu, beliau berkata aktsaru du'a'in nabi, ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak membaca doa ni pada hari Arafah fil mawqif. Allahumma lakal hamdu kalladzi naqul, ya Allah, pada engkau lah segala puji, kalladzi naqul, seperti mana kami memuji engkau ya Allah, wa khairan mimma naqul, bahkan lebih baik daripada apa yang kami puji engkau ya Allah. Allahumma laka salati wa nusuki, ya Allah, bagi engkau lah segala salatku, wa nusuki, dan juga segala amal ibadahku yang lain, wa mahyaya wa mamati, dan segala hidup dan matiku hanya bagi engkau ya Allah, wa ilaika ma'abi, dan hanya kepada engkau lah tempat kembaliku, wa laka rabbi turasi, dan bagi engkau lah ya Allah, wahai Tuhan, turasi. Turasi ni maksudnya segala harta benda, segala tinggalan harta benda lah, hanya kepada engkau lah aku serahkan. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan engkau daripada azab kubur, wa waswasatis sadr, dan aku berlindung dengan engkau daripada waswas yang ditimbulkan oleh syaitan, wa syatatil amr, dan juga aku berlindung dengan engkau daripada keserabutan. Syatatil amr maksudnya kita tak tahu nak pilih, kita tak tahu nak mendahulukan yang mana yang lebih penting daripada urusan agama dan juga dunia. Yang mana kita minta Allah Ta'ala bagi taufik untuk kita mendahulukan urusan agama daripada urusan keduniaan. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma taji'u bihi ar-rih, ya Allah, aku berlindung dengan engkau daripada kejahatan yang ataupun keburukan yang dibawa oleh ar-rih, angin. Yang dimaksudkan di sini adalah daripada azab ataupun daripada kinayah daripada keburukan qada dan qadar. Wa yustahabul iksar min at-talbiyah fima baina dhalik, dan
galakkan untuk memperbanyakkan lafaz talbiyah fima baina zalik, iaitu diselang-seli di antara doa dan zikir tersebut diselang dengan talbiyah. Wa minas salat wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dengan berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ay yukthira minal buka ma'a dzikri wad du'a, dan memperbanyak ataupun semasa berdoa dan zikir tersebut dia digalakkan untuk menangis. Kalau tak boleh menangis, buat menangis. Fa hunaka tuskabul abarat wa tustaqalul asarat wa turtajat talibat wa turtajat talabat. Kerana di sanalah, di Arafah tersebutlah tempat yang sesuai untuk kita merintih, bermunajat dan meluahkan dan meminta apa yang kita hajatkan. Wa innahu la mawqifun azim, sebab pada hari tersebut, pada hari Arafah tersebut, mawqifun azim, mawqif yang dahsyat, yang agung, satu hari yang, satu detik yang agung, yang istimewa. Wa majma'un jalil, dan perhimpunan yang dahsyat, yang hebat. Yajtami'u fihi khiyaru ibadillahil mukhlisin, yang mana berhimpun padanya khiyar ibadillah, hamba-hamba Allah Ta'ala yang terpilih di kalangan yang mukhlisin. Wa huwa a'zamu majami'id dunya, dan itu adalah perhimpunan yang agung, yang hebat di dunia ni. Maka maksudnya di sini jangan sia-siakan pada hari tersebut. Banyakkan dengan zikir dan doa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minal ad'iyah al-mukhtarah, dan di antara doa-doa yang diamalkan, yang dipilih, yang terpilih untuk dibaca, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, Tuhanku, sesungguhnya aku menzalimi, aku menganiaya diriku sendiri, zulman katsira, dengan kezaliman yang banyak. Wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, dan sesungguhnya engkaulah yang la yaghfiru dzunub, dan tidak ada yang mengampuni dosa melainkan engkau. Faghfir li maghfiratan min 'indik, maka ampunilah aku maghfirah, satu keampunan di sisi engkau. Warhamni innaka antal ghafurur rahim, dan kasihanilah daku, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahumma ighfir li maghfirah, Allahumma ighfir li maghfiratan tuslihu biha sya'ni fid darain. Ya Allah, ampunilah daku satu keampunan, tuslihu biha sya'ni, yang mana dengan keampunan tersebut memperbaiki, memperelokkan kehidupanku fid darain, di dunia dan juga di akhirat. Warhamni rahmatan, dan kasihanilah daku dengan rahmatmu, as'adu biha fid darain, dengan yang mana dengan rahmatmu, rahmat engkau ya Allah, daku dapat hidup dengan bahagia di dunia dan juga di akhirat. Wa tub alayya taubatan nasuha la ankusuha abada, dan terimalah taubatku dengan taubat nasuha, yang mana daku tidak akan kembali kepada maksiat, yang mana daku tidak akan memungkiri taubat tersebut. Wa alzimni sabila istiqamah la adhiru anha abada, dan tetapkanlah daku pada jalan istiqamah, yang mana aku tidak akan terpesong daripadanya, buat selama-lamanya. Allahumma anqulni min dhullil ma'siyah ila 'izzit ta'ah. Ya Allah, unqulni, yakni pindahkanlah daku daripada kehinaan kemaksiatan, ila 'izzit ta'ah, kepada kemuliaan ketaatan. Wa aghnini bihalalika an haramik, dan cukupkanlah bagiku dengan halalmu daripada apa yang diharamkan oleh engkau. Wa bi ta'atika an ma'siyatik, dan cukupkanlah daku dengan ketaatan kepada engkau daripada melakukan maksiat kepada engkau ya Allah. Wa bi fadlika amman siwak, dan dengan limpah kurnia engkau daripada, dan mengharapkan limpah kurnia engkau daripada selain daripada engkau.
Maksudnya tidak mengharapkan limpah kurnia engkau daripada selain engkau. Wa nawwir qalbi wa qabri, dan terangilah hatiku dan juga kuburku. Wa a'idni minasyarri kullih, dan lindungilah daku daripada keburukan dan segala kejahatan kesemuanya. Wajma' liyal khair kullahu, dan himpunkanlah bagiku akan segala kebaikan, akan segala kebaikan. Itu di antara doa yang dianjurkan oleh Imam Nawawi untuk kita dibaca pada hari Arafah tersebut. Tapi kalau kita hafal doa tersebut, bolehlah, boleh saja untuk kita baca apa-apa doa yang kita mudah baca. Dan bagi orang yang berada di Arafah, tidak digalakkan untuk berpuasa, dan sebaliknya orang yang tidak mengerjakan haji disunatkan untuk berpuasa pada hari Arafah tersebut. Dan juga kita juga, orang yang tak mengerjakan haji tersebut juga diberi peluang lah juga untuk mustajabkan doa. Tidak semestinya berada di Arafah, tapi hari tersebut merupakan hari yang istimewa bagi semua umat Islam. Baik. Faslun fil azkar al-mustahabbah fil ifadah min Arafah ila Muzdalifah. Setelah selesai pada Arafah, apa zikir yang dianjurkan untuk dibaca untuk pergi ke Muzdalifah pula. InsyaAllah kita akan sambung pada majlis yang akan datang. Saya cadang nak baca pada esok hari, pada hari Jumaat, sebagai ganti kepada hari yang kita tak buat pada hari Senin lepas. Nak ganti kepada hari Jumaat esok, insyaAllah. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa pandangan lah. Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang tu disebabkan kelemahan diri saya sendiri, saya mohon maaf. Kita tutup ataupun tangguh majlis kita pada hari ini dengan selawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakirun wa qala dhikril ghafilun. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakirun وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وجزاكم الله خير الجزاء. Terima kasih kepada semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati dan memberkati waktu yang dilapangkan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.